Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati syifa'ul barakat wal futuhat sya'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nas'alullaha at-tawfiq wal hidayah ila siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Muka surat yang ke-52, bab yang ketiga. Betul? Syarat-syarat puasa. Qala musannifu rahimahullah wa qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Syarat-syarat sah puasa ada 4. Apabila 4 syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka puasanya dihukumi sah. Iaitu pertama, Islam. Ketika seseorang menjalankan tugas, menjalankan puasa, silap. Ketika seseorang itu menjalankan puasa, maka dia wajib dalam keadaan Islam. Dan apabila dia melakukan kemurtadan, yakni mengeluarkan dirinya daripada Islam, wa'iyyazubillah, meskipun hanya dengan dalam masa 1 detik, maka puasanya menjadi batal dan wajib mengqadakkannya jika dia kembali ke agama Islam. Ini merupakan syarat yang pertama, iaitu mestilah orang yang berpuasa itu dalam keadaan diri dia beriman, yakni Islam. Nah, mestilah dia tu dalam keadaan dia tu adalah orang Islam. Nah, dan kalau kata dia ini jadi murtad, dah beriman dah, lepas tu jadi murtad, wa'iyazbillah, kata dia, maka meskipun kalau murtad itu dalam keadaan 1 lahzah ataupun 1 detik, sekejap je murtad dah, nah, maka puasanya tadi jadi batal. Tak, puasanya jadi batal, dan wajib pula dia ni tadi qada balik puasa dia sepanjang tempoh mana dia murtad. Kalau dia murtad tu 10 tahun, maka kiralah berapa banyak, berapa lama yang dia murtad tu, maka dia qadakkan puasa tersebut. Nah, dengan sebab dia itu telah keluar daripada Islam. Walaupun dia keluar daripada Islam, nah, tapi asal dia tu dia adalah orang Islam. Maka bila dia balik dalam agama Islam, sepanjang tempoh dia tinggal tersebut, bukan kata puasa, sembahyang pun sama, dan segala-gala ibadat yang lain, wajib dia qada bila dia masuk balik Islam. Ada kalau macam Ustaz, ada orang yang jenis on off masuk Islam, macam mana? Nah, jenis on off masuk Islam ni, faham kot? Nah, dapat 50 masuk Islam, tu datang orang lain pula beri 100, keluar balik. Kan macam dulu tak, orang tanya, nak lama cerita ni kan, Ustaz Jamaluddin dia cerita, dia pernah tanya pada satu kumpulan yang mau duduk. Waktu tu ada program di sekolah di belah-belah Manung tu, sekolah menengah, sekolah Taujik Arifin kalau tak salah. Pergilah tengok-tengok di luar tu, ada satu family, ada satu kumpulan tak, orang asal ni, orang asli ni, dia tak masuk, orang asli ni kan, tak masuk dewan, sebab waktu tu ada syarahan agama.
Dia tak masuk. Duduk di luar. Tu tanya dia, ustaz, ngapa tak masuk? Dia kata, saya ni Islamnya dah 5 kali, keluarnya 6 kali katanya. Dah. Kan. Islam 5 keluar 6 kan. Orang-orang macam ni Ustaz, macam mana Ustaz nak kira dah? Dia ni jahil kan. Kadang betul Islam, tapi lepas dia mengucap tak ada follow up kan, tak ada follow up kan, tak ada orang yang pergi duk check macam mana, bagaimana, apa mana, tak ada kan. Tu kadang-kadang rugi tak. Maknanya ada orang follow up, okey. Kalau kita ada orang follow up, habis tak. Itu sebabnya kena ambil berat tak. Puasa juga tidak sah bagi orang kafir, dan jika dia masuk ke dalam agama Islam, maka tidak wajib baginya untuk mengqadakkan puasa yang telah ditinggalkan dalam masa kekafirannya. Ni kalau dia masuk Islam, umur dia masuk Islam tu umur 70 tahun, maka tak payahlah pergi tolak pula 15, 70 tolak 15, 55 tahun. Dia kata sepanjang mereka umur sepanjang tempoh 55 tahun ni, mereka kena qada habis semua puasa. Kawan tu dengar tu 50 kali 30. Dia kata kalau ropa inilah tak bayar pun tak apa tak. Kalau ropa ini cara tak bayar pun tak apa tak. Tak bayar lah puasa, kenapa? Tak bayar lah masuk Islam, kenapa? Nak kena qada habis. Tu baru puasa, semayang katanya dah. Tak. Dia orang yang baru masuk Islam, orang yang kafir asli. Tak, dipanggil kafir asal. Kafir asli ni kafir asal. Kan? Maka dia ni tak perlu kepada qada semua ibadat-ibadat sewaktu di dalam kafir dulu. Tapi apa tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim bila ada seorang yang baru masuk Islam? Maka kena kita suruh dia ni belajar bab sembahyang. Itu nombor 1. Kalau kata dia masuk Islam hari ni, esok kita kena suruh dia puasa, tapi sekadar mana dia mampu. Kalau dia buka puasa pun tak apa, sebab dia baru lagi. Orang panggil dia tu mu'allaf. Kalau dia baru masuk Islam, tak apa kan. Ni masalah ni dah tobin pun tak larat puasa, itu masalah kan. Dia baru masuk Islam, tak apa, tak ada masalah kan. Jadi kita ni tadi, kalau orang tu baru masuk Islam, ambillah bagaimana yang Nabi ajar. Nabi suruh kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, suruh sepupu kita ni, iaitu Abu Sufyan bin Haris. Abu Sufyan bin Haris ni sepupu Nabi. Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Mekah, yang Nabi kata siapa nak selamat masuk ke Mekah, Kaabah, siapa yang nak selamat masuk rumah masing-masing, siapa yang nak selamat masuk ke dalam rumah Abu Sufyan bin Harb. Iaitu pemimpin Mekah. Ni sepupu Nabi, nama dia Abu Sufyan bin Haris. Dia masuk Islam tahun ke-8 Hijrah di Abwa. Lalu apa yang dibuat oleh Nabi? Nabi kata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, suruh sepupu kamu ni, ajarkan dia cara bersuci, dan suruh dia tu sembahyang. Bukan suruh pergi bawa bersunat. Tak. Kita pantang orang baru masuk Islam. Mana? Samsudin lah. Buat apa? Kerat. Katanya dah. Maunya dah. Ini kira ngerat dia kerja kan. Asal baru masuk Islam lah. You tahu kah kalau masuk Islam kena kerat oh? Ya ke? Kalau macam tu tak payahlah. Katanya dah. Dia pun tak nak kan. Yang kedua, berakal. Seseorang yang menjalankan puasa harus dalam keadaan berakal, supaya puasanya dihukumi sah. Dan apabila dia menjadi gila pada pertengahan hari puasanya, meskipun gila tersebut hanya sesaat, maka hukum puasanya menjadi batal. Dan tidak sah juga puasanya anak kecil yang belum mumayyiz, yang masih belum bisa makan, minum dan beristinja dengan sendiri. Dia kata apa? Orang yang berakal. Maka orang yang berakal, wajiblah kita ni tadi suruh dia ni berpuasa. Wajib. Kita ni yang ada pagi ni insya-Allah semua ada akal. Tak. Masuk berakal sini normal. Tak. Normal akal dia. Sihat otak. Maka dia sebabkan dia ni, kita semua ni ada akal ni, maka wajib kita puasa. Ada orang yang
hilang akal. Tak, dengan sebab gila ni tadi. Walaupun dia gila sekejap, maka batal lah puasa dia. Tak, puasa orang yang gila sekejap ni batal. Cuma beza kalau gila tersebut dengan sendiri. Maksud gila tu, gila bukan sengaja. Gila tu memang dia ada penyakit gila. Maka yang tu puasa batal, tapi tak payah qada, tak payah bayar fidyah. Tapi kalau gila dengan gila buat-buat, maksudnya apa? Dia pergi makan ubat misal, maka tiba-tiba jadi gila. Maka dia tahu kalau aku makan ubat ni aku gila. Maka perbuatan dia tersebut menyebabkan batal puasanya dan menyebabkan dia wajib qada puasa tersebut. Walaupun hukum asalnya dia itu gila, tapi sebab gila buat-buat. Tak. Ada lagi satu gila, itu tak payah gila buat-buat, tu gila sungguh. Kan? Yang dia ni gila buat-buat. Lagi satu buat-buat gila. Nah, buat-buat gila ni apa? Tu gila talak, gila judi, gila mesin. Tak. Tak kejenuh, kan? Hak ni tu orang panggil buat-buat gila. Tak. Baik. Kemudian lain, dan juga dikata pula bagi orang budak kecil yang belum mumayyiz. Mumayyiz apa syarat dia? Iaitu boleh makan, boleh minum, boleh beristinja, boleh beza kiri kanan. Tu mumayyiz. Ni makan, minum tak erti nak minta, istinja pun tak erti lagi kita tolong. Nah, maka budak ini tak dianggap mumayyiz. Kalau dia puasa sekalipun, maka puasanya tidak dikira sebagai sah. Berbeza dengan budak yang mumayyiz, walaupun belum cukup umur. Nah, kalau dia puasanya sah. Nah, puasa budak yang mumayyiz, puasanya sah. Okey. Lain halnya dengan puasa anak kecil yang telah mumayyiz, maka hukum puasanya adalah sah meskipun hal tersebut belum diwajibkan ke atasnya. Untuk dia tak wajib lagi. Tapi kalau dia puasa sah, tak ada masalah. Jangan tuan-tuan pergi puasa pula dia suruh buka puasa juga. Tak. Ini dia suruh juga buka budak ni, buka lah puasa, tak payahlah puasa, tak payah. Kan, biar latih dia, ajar dia. Cuma kalau dia dah tak larat, kan, dah tengok dah terdera je rupanya, tak, dah terlantar lah, dah meta atas sofa, tampar pun tak ada rasa apa dah, cubit tak ada rasa apa dah, apa nak mati dah mak, dia kata tak. Kalau kata dia kopi tu, maka tak apa kalau dia nak buka puasa. Syarat dia tu dia belum lagi balik. Tapi kalau yang duk dah meta atas sofa tu, bapak dia, toknya, tu henti kan. Tak larat dah timah, hoi, tu boh penampar terus. Tak. Kan? Buka puasa lah, boleh tak? Tak boleh. Kan? Dah tak larat sangat. Kalau sebab demam tak apa, ni dah. Tu yang bising tu, kan? Baik. Habis. Maknanya budak yang belum mumayyiz tak sah, yang dah mumayyiz walaupun belum baligh, puasanya adalah sah. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Wanita yang menjalankan puasa, yakni mengerjakan puasa, disyaratkan harus dalam keadaan suci. Nah, harus di sini mesti, bukan harus dalam masalah fiqh tu, hak 5 tu. Bukan. Hak ni harus Indonesia ni mesti. Tak, harus di sini mesti dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Dan jika dia kedatangan darah haid atau nifas, maka hukum puasanya menjadi batal dan wajib untuknya mengqadakkannya. Adapun jika dia suci daripada haid atau nifas pada pertengahan hari, maka disunahkan baginya untuk menahan diri dari makan, minum dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasanya sampai terbenam matahari. Dia kata sini apa? Orang yang dalam keadaan puasa tiba-tiba datang haid nifas, ni bagi masalah orang perempuan, maka puasa dia batal. Termasuklah batal puasa kalau kata lagi seminit nak azan maghrib, turun darah, batal. Setengah minit elok je turun darah, Tok Bilal pun azan, tetap juga batal. Dan jangan marah Tok Bilal.
Tok Bilal punca ni katanya dah. Okay. Tak awak habis dah puasa dah. Termasuklah orang yang dalam keadaan haid, kalau kata dia suci sebelum bersahur, sebelum subuh, maka kalau dia suci sebelum subuh, wajib dia segera berniat walaupun dia belum mandi. Dia tak mandi lagi, tapi dia dah suci lah. Waktu pun suntuk. Istilah kata kalau mandi tu payah nak cepat. Nak lagi 2 minit je nak masuk subuh. Maka wajib dia segera dengan berniat puasa sebab dia dah suci. Sebab dia dah suci. Tetapi kalau kata dia baru terasa macam darah tu nak keluar, tapi tak keluar lagi, tiba-tiba azan maghrib, habis azan maghrib darah pun turun, puasa dia ni tadi sah. Sebab terasa-rasa ni, lagi namanya terasa-rasa, belum lagi batal. Apa rasa? Tengah mayang ni, elok-elok angkat takbir, sejuk sangat, dah terasa nak kencing. Dah terasa nak kencing. Contoh, misal, maka terasa tu tadi menyebabkan dia ni tadi kena, orang panggil, tidaklah membatalkan puasanya dengan sebab haid dan nifas tadi. Baik, habis. Kemudian berpuasa pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Maka seseorang yang sedang menjalankan puasa, maka harus, ini mesti mengetahui bahawa hari tersebut bukan termasuk dari hari-hari yang dilarang dalam puasa, untuk berpuasa, seperti hari raya Idul Fitri, hari tasyrik dan sebagainya. Baik, habis. Maknanya kita tahu bukan dia puasa pada hari-hari haram. Sebaliknya dia puasa pada hari-hari yang dibenarkan oleh syarak. Kecuali yang tak boleh puasa adalah puasa hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha, puasa hari tasyrik 11, 12, 13, dan juga puasa pada hari Syak. Walaupun di sana ada yang mengatakan dia adalah puasa hari Syak itu adalah makruh li tahrim. Itu ada dalam kitab-kitab. Tapi dalam kitab kita dia kata puasa hari Syak tu hukum dia adalah haram. Syarat-syarat wajib puasa. Syarat-syarat wajib puasa ada 5. Apabila 5 syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka wajib atasnya untuk berpuasa. Iaitu pertama, Islam. Ni diulang balik. Jadi laju sikitlah. Wajib bagi seorang yang beragama Islam untuk menjalankan puasa Ramadan, dan tidak wajib bagi orang kafir untuk berpuasa. Dan jika puasa, yakni puasa orang kafir tadi, maka hukum puasanya tidak sah. Dan jika dia masuk Islam, maka tidak wajib atasnya untuk mengqadakkan puasanya yang telah ditinggalkan pada masa kekafirannya. Hal ini berdasarkan firman Allah, qulil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa. Katakanlah kepada orang-orang kafir, katakanlah kepada orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ini dalil bagi orang yang masuk Islam, maka dia tak payah qada segala ibadat-ibadat di luar waktu dia sebelum jadi Islam. Berbeza dengan orang murtad. Adapun orang yang murtad yang keluar dari Islam, maka wajib baginya untuk berpuasa dengan cara kembali ke agama Islam terlebih dahulu, supaya puasanya dihukum sah, kemudian barulah menjalankan ibadah puasa. Dan wajib baginya untuk mengqadakkan puasa yang telah ditinggalkan pada kemurtadannya. Wajib bagi orang yang murtad tadi, bila dia masuk balik Islam, wajib dia qada. Dan segala apa amal yang ditinggalkan waktu dia murtad. Hal ini katanya pula menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dan Imam Malik, hukumnya adalah tidak wajib bagi orang yang murtad tadi, yang masuk Islam semula, untuk mengqadakkan puasanya. Dia dah murtad, kemudian dia tak wajib untuk qada balik puasa, walaupun dia dah
dah murtad. Itu menurut pandangan ataupun pendapat yang disebutkan oleh Imam Hanafi dan juga Imam Maliki. Habis. Membantu orang kafir. Faedah membantu orang kafir dalam menjual makanan pada bulan Ramadan. Boleh ataupun tidak seorang Muslim? Tak. Ya, dia orang beriman, orang Islam. Tapi kerjanya nolong berjual makan kepada orang kafir. Tak. Dia menjual makanan. Tolong pula orang kafir jual makanan. Dia kerja lah istilahnya. Jadi waiter. Tak, jadi waiter dekat kedai milik orang kafir. Maka dia jadi waiter ataupun dia jadi pelayan di kedai milik orang kafir, walaupun pada masa sama dia tu puasa. Apa hukum dia? Maka hukum membantu orang kafir dengan cara menjual makan atau minum, atau menghidangkannya yang berupa jamuan untuk tamu pada siang hari di bulan Ramadan, maka hukumnya adalah haram kerana membantu orang lain dalam kemaksiatan. Tu kalau tolong orang kafir. Kalau orang Islam haram ni tu. Kan? Kerja McDonald ke KFC ke, tak? Macam mana? Takkannya ada cuti khas? Tak. Bukan ada cuti khas bulan Ramadan, saya minta cuti siang malam je saya jaga. Boleh? Tak ada, kan? Kalau kata dah tak ada kerja lain dah, itu je lah ustaz kerja yang ada. Bukan itulah kerja yang senang, yang jangan terbalik lah. Yang dikatakan darurah ni memang tak ada kerja lain dah. Kebun getah pun habis torih dia orang, segala sawit pun habis kerja dia orang. Tak ada kerja dah. Siap masjid pun penuh. Nah. Yang ada apa? McDonald je lah ustaz. Maka pada waktu itu tak apalah dia kerja McDonald. Tapi kalau ada option ataupun pilihan lain, dipilihlah yang lain, itu lebih baik. Tak keluar pada ni. Itu orang kalau dia kerja ke McDonald ke KFC ke apa ke, ataupun kedai-kedai orang bukan Islam ni, orang kafir, orang Cina ke orang India ke, tak salah. Tapi kalau orang Islam ni macam mana ustaz? Dia pula buat drive thru. Kan? Ada siap bungkus pula. Kan? Boh dalam plastik hitam. Tak. Boh je lah, plastik warna merah ke hijau ke apa ke, hak nampak luk sinar pun tak apa lah. Lepas tu tulis tiada lagi rahsia. Tak. Memang tak puasa pun kalau kata buat tu. Kan? Tu macam mana? Haram je, sama je. Tolong orang untuk tak payah puasa. Tak, sama. Sebab kita menolong dia berbuat maksiat. Tak, kita menolong dia berbuat maksiat, dapat kita buat. Kan? Man dalla 'alal khair ka fa'ilih, kata Nabi. Tak, siapa yang menunjuk orang ke jalan baik, dia dapat pahala kebaikan. Siapa yang menolong orang buat jahat, maka dia dapatlah buat. Sebab dia tolong. Kan? Dia tak merampok ustaz, tapi dia tolong cover lain orang nak merampok. Sama je. Kan? Dia pula nolong orang nak tangkap, nak tangkap orang, nak buat ni apa semua, orang buat maksiat nak tangkap, dia pula jadi tukang tonto dalam buka kuasa. Contoh, tahu tonto tak? Dia pula tahu, kan? Dia pula ngabur, kau jangan buat malam ni, dia mana operasi gitu, contoh. Kan? Tak boleh. Sebab kita pula membantu orang tu dalam maksiat, kita juga berdosa. Kan? Dengan haram hukum dia. Bila haram, dosa. Kan? Bukannya masalah jual barang makan, segala-gala benda lah. Nolong orang buat maksiat, tak, dengan sebab kita nolong tu, dia buat maksiat, kita berdosa. Tak, dapatlah buahnya. Yang kedua, mukallaf, wajib bagi seseorang yang baligh, yang telah baligh dan berakal untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ada pun anak-anak yang belum baligh dan orang yang gila, pengsan dan juga mabuk, maka tak wajib untuknya berpuasa. Faedah, diwajibkan memerintah anak yang telah mumayyiz untuk berpuasa. Bukan kadar puasa, sembahyang pun sama, solat pun sama, iaitu dengan dua syarat. Pertama, jika anak tersebut telah berumur 7 tahun. Budak yang dah umur 7 tahun wajib suruh puasa, wajib suruh sembahyang, wajib. Tak, masuk umur 10 tak nak juga, boleh piak rotan. Tapi satu lah, macam saya duk sebut, jangan duk rotan pergi rakam.
Zaman le ni duduk rotan anak, marah kat anak pergi rakam. Bubuh dalam Facebook. Tak pasal-pasal JKM datang rumah. Mendera anak katanya. Tak. Orang dulu tak. Orang dulu kan, rotan tu biasalah. Kan, tambah orang dulu rumah. Tak, rotan tu selit celah kuda. Tak, celah kuda bumbung ni, bumbung lah, bukan tinggi pun. Kan, bunyi tu rotan berselisih dengan atap gembira dah, sap bunyi dah. Dengar itu berlari dah, kecup perut, terojun dah kata rumah ke bawah tak ikut tangga dah. Kan, zaman tu kan, saya budak tu biasa tak? Kan tak biasa lah. Kan, lebih dari itu lagi. Tak pernah sekali tu, bukannya waktu keluar, waktu tengah hari, tak, waktu sebelum asar kan, gatal nak keluar. Kata ayah saya, kata balik. Saya jalan ni kayu ke bersikap. Aku kabar jangan keluar balik katanya. Dia ni digi jalan dia lestik tu. Tapi tak lestik kita, lestiknya tayar bersikap. Kena tu bersikap tu automatik U-turn. Nah. Dia kan kena tuan bersikap. Kalau kena tuan bersikap terjerobat jatuh bawah tu. Nah, dia kena bersikap je. Pam kena tayar tu kan, melantun batu tu. Bersikap tu automatik U-turn. Nah, U-turn mana? Balik rumah. Kan? Ni orang dulu dah. Dia duk fikir, kalau tak buat lorong itu tak jadi orang. Kan? Tak jadi orang. Kan? Saya ingat cikgu sekolah dulu dah. Macam-macam. Kan? Taman boleh rotan dulu dah. Kan? Macam-macam. Buku tinggal bawah meja. Pergi-pergi balik tak ada buku. Rupanya ada dalam bilik cikgu disiplin. Buku-buku tulis ke sekolah tu. Lepas tu dia kata apa? Cari apa? Cari buku cikgu. Tu. Pergi tengok. Tengok ada apa? Ada lima buah. Bak tangan. 5 kali piak tangan. Tak? Kan? Dulu, sekarang jangan. Cikgu dia smackdown je balik. Tak? Semuanya tak boleh. Rotan tak boleh, apa tak boleh. Tak? Dulu tarik sideburn tu biasa. Kan? Tarik sideburn, gunting rambut, bagi tobik, biasa kan. Biasa sangat kan. Kadang-kadang itu pula jadi nikmat, tertunggu-tunggu pula kan. Tambah-tambah ada Roblox dalam sekolah kan. Syok. Tak. Baik. Kenapa syok tu? Biarlah rambut tobik tak apa, asalkan masuk kelas lambat kan. Itu zaman sekolah dululah kan. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk berpuasa. Budak ni tadi ada kemampuan untuk berpuasa. Laratlah. Jika anak tersebut telah berumur 10 tahun dan memiliki kemampuan untuk berpuasa, akan tetapi tidak berpuasa, wajib, bukan sunat, wajib bagi walinya. Walinya siapa? Mak ayah dia. Untuk memukulnya, untuk merotannya. Yang ketiga, mampu untuk berpuasa. Wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan berpuasa untuk menjalankan puasa Ramadan. Lain halnya jika seseorang yang tidak mampu berpuasa, maka tak wajib baginya berpuasa Ramadan. Baik. Di sana ada pembahagiannya. Katanya di sini, iaitu dari segi fizik tubuh badan. Seperti dia telah berusia tua dan tak mampu untuk berpuasa. Tak larat dah. Tua-tua tapi tak larat. Nah, ada orang tua-tua tapi larat. Kan? Tua lah. Berapa umur ni? 100. Betul? Semalam baru lepas nikah. Maka yang tu larat tu. Jangan buat basah pula. Orang semalam nikah. Malam. Berapa umur bini? 26. Ya Allah. Kan? Kira tu larat lah tu kan. Mari tanpa puasa tak larat. Nikah laju celik je mana tak. Puasa je Allah tak larat. Umur tua dah. Ni ustaz khabar tu katanya. Tak ada mengkalanya. Tua kalau larat wajib. Yang cerita sini kalau tua memang tak ada sakit, tapi kalau tak puasa badan jadi lemah, boleh bawa mudarat, siap-siap boleh mati contoh. Maka orang macam ni tak wajib dah dia puasa. Dan katanya maka hukumnya adalah tidak wajib berpuasa dan wajib mengeluarkan 1 hari 1 mud, itu 1 cupak 750 gram. Nah, untuk setiap puasa yang ditinggalkan.
kemudian dibahagikan kepada fakir miskin. Dari sudut hukum, kerana syariat yang melarangnya berpuasa, seperti wanita dalam keadaan haid dan nifas, tak boleh dia puasa, itu tak berkemampuan. Kalau puasa juga, dia membuat perbuatan yang haram, berdosa. Jadi jaga-jaga. Tak. Orang perempuan kalau dia puasa juga, maka dia buat perbuatan yang haram, maka dia berdosa. Kan? Dan lagi kata, maka wajib baginya untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan juga pada bulan-bulan yang lainnya. Kemudian setelah dia suci dari haid dan nifas, maka wajib baginya untuk mengqadakkan puasanya yang telah ditinggalkannya. Habis. Ini bagi orang yang dari sudut hukum. Orang yang tadi dari sudut tubuh badan tak larat, maka hanya bayar fidyah. Tapi kalau orang yang tak larat itu dari sudut hukum, terhalang dari sudut hukum, maka dia wajiblah kena qada puasanya, tapi tak wajib bayar fidyah, melainkan kalau langkah tahun. Yang keempat, sihat. Seseorang yang dalam keadaan sihat, maka wajib baginya untuk berpuasa, sedangkan orang yang dalam keadaan sakit, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Definisi sakit yang diperbolehkan, tengok di khabar tadi, orang tu sihat. Kalau kata dia tu sakit, tak wajib dah dia puasa. Tapi macam mana yang dikatakan sakit yang tak wajib puasa tu? Katalah Habib, demikian sakit yang diperbolehkan bagi seseorang untuk meninggalkan puasa adalah yang dapat dikhawatirkan menyebabkan salah satu daripada 4 impak negatif tersebut, kesan negatif tersebut. Dia tulis tu dampak, impak lah, kesan negatif tersebut. Pertama, menyebabkan kematian. Dia tak puasa, bila dia tak puasa boleh menyebabkan dia tu mati. Dia sakit tadi, sakit yang menyebabkan dia tu mati. Tak. Kalau sakit tu yang menyebabkan dia boleh mati, maka haram dia puasa. Tak boleh dia puasa. Tak. Dibolehkan dia buka puasa. Yang kedua, kalau dia puasa menyebabkan lambat kesembuhannya dari penyakit yang dideritanya. Tak. Maka yang tu pun tak wajiblah dia puasa. Boleh berbuka, tak ada masalah. Tapi wajib tak kena bayar dam. Dam pula dah. Ni pasal semalam dah ni. Tak. Jenuh ngapai. Satu pun tak keluar bab dam. Lain soalan tanya kan. Baik. Jadi wajib tak dia kena bayar fidyah? Tak payah bayar fidyah. Tapi dia kena qada dulu. Tak. Melainkan kalau memang sepanjang hayat doktor khabar dia ni memang tak boleh puasa. Kalau puasa, qalu inna lillah. Macam baru ni ada orang tanya, doktor kata dia tak boleh puasa setahun. Dalam tempoh setahun tu dia tak boleh puasa, maka tak payah dia puasa. Sebab doktor akui dia setahun tu dia memang tak boleh puasa. Qada ke puasa apa ke tak boleh. Tapi lepas pada setahun tu wajib tak boleh puasa. Wajib. Dan wajib dia qada yang dia tinggal. Kata ustaz dalam tempoh doktor khabar setahun tu dia tak wajib puasa tadi, meninggal lah dia, qalu inna lillah. Tak? Maka pada waktu itu dia tak berdosa. Sebab doktor yang ikrar. Doktor ni orang yang ada autoriti. Tak? Doktor ni ada orang ada autoriti. Kan? Maka dia yang kata dia ni tak payah puasa. Kan? Dan seterusnya, dapat menyebabkan salah satu daripada 4 anggotanya, salah satu daripada anggota badannya tidak berfungsi. Kalau dia puasa, lumpuh. Kalau dia puasa, tangan belah kanan lembik, tangan belah kiri tu lembik. Dia kena makan, baru ada kederat. Maka wajiblah dia tu buka puasa. Lembik sini bukan buat-buat lembik. Memang tak ada angkat langsung. Kenapa? Puasa. Ranjak lagi yang pakat keluar lembik tangan. Nak. Ini menyebabkan memang tak boleh anggota badan berfungsi. Kan? Yang keempat, dapat menyebabkan bertambah parahnya sakit tersebut. Kalau dia puasa menyebabkan lagi masalah, lagi parah. Tak? Berdasarkan firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia berbuka, maka wajib baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang telah ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Akhir, hukum puasa bagi seseorang
bagi seseorang yang dalam keadaan sakit terbahagi menjadi 3 keadaan. Pertama, makruh untuk berpuasa dan boleh berbuka, iaitu apabila dia mengira, dia menyangkakan jika dia berpuasa maka dapat memperlambatkan kesembuhannya atau menambahkan rasa sakitnya atau dapat menyebabkan anggota badannya tidak berfungsi, maka salah satu daripada anggota tersebut, maka puasa ni tadi hukumnya makruh untuk dia puasa. Kalau digagah juga puasa, perbuatan puasa tu makruh, dan sebenarnya dia tu wajib berbuka atas sebab-sebab yang disebutkan tadi. Yang kedua, haram berpuasa dan wajib berbuka, iaitu apabila dia yakin jika dia berpuasa maka dapat menyebabkan salah satu daripada 3 kesan negatif di atas atau menyebabkan kematian. Nah, dan dia kata kalau dia puasa juga menyebabkan dia ni akan meninggal. Tak boleh menyebabkan kematian, maka haramlah dia puasa. Dan haram untuk berbuka dan wajib untuk tetap berpuasa jika sakit tersebut ringan seperti flu, demam, sesama, nah, ataupun pusing sini penin, pusing kepala aku, pening kepala, jadi pusing sini adalah penin. Maka orang penin, orang demam, apa nak buat? Tidur. Tak boleh buka puasa. Jangan buka puasa pula. Habis buka puasa apa? Demam katanya. Tak, lain kalau demam panas, tu cerita lain. Ini demam. Tak, orang panggil apa? Kerang. Tak, badan tak apa panas, panas-panas gitu je, suam-suam kuku lah. Itu pun buka puasa dah, so kira dah. Pening je. Pening apa? Bangun tidur tu terkejut pun buka puasa ke? Buka puasa, pening. Hak tu haram berbuka puasa dan wajib untuk dia berpuasa. Wallahu alam. Nanti kita akan sambung minggu depan bab muqim, insya-Allah. Minggu depan ni cuti Wesak. Cuti Wesak hari Ahad je lah. Tapi hari dibawa lanjak ke hari Senayan. Boleh lama sikit. Tidak bila nak khatam. So, tapi jamuan tengah, jamuan sarapan pagi tak ada lah minggu depan tu. Kan? Yang adanya kuliah je lah, insya-Allah. Jadi kita akan sambung bab muqim pula, insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allimna rabbi 'allimna allazi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana wa qarrib lana fi dinina ma la kutrun wa zakar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.